Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على صلوات من ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang al-mu'minun, seorang ataupun ciri bagi orang yang mukmin ini adalah alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang apabila ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengucapkan perkataan yang lahir daripada hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan ini yang Allah Subhanahu wa taala puji, Allah Taala angkat kedudukan mereka kerana mereka memahami ataupun mengucapkan perkataan tersebut adalah daripada hati mereka itu sendiri, dan mereka menghayati dan memahami maksud di sebalik perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar bahawa sunat dibaca perkataan tersebut apabila ditimpa apa jua musibah yang berlaku, bukan hanya apabila ditimpa musibah iaitu berlaku kematian baru boleh dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu pemahaman yang perlu diperbetulkan, iaitu penggunaan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dibaca apabila berlaku kematian. Dan perlu kita memahami dan memperbetulkan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ta'ziyah. Apabila kita menyebutkan ta'ziyah daripada perkataan azza, yang merujuk kepada makna kita juga turut bersimpati atas sesuatu yang menimpa sahabat kita, iaitu dengan mengucapkan perkataan azallahu ilaik. Bukan hanya kita mengucapkan perkataan ta'ziyah, dia susah nak terangkan ya. Baik, apakah yang termasuk? Saya cuba nak bagi faham. Apakah yang kita maksudkan dengan ta'ziyah? Apa yang kita maksudkan dengan tahniah ataupun tahniah? Kita berjumpa dengan waris ataupun ahli keluarga yang ditimpa musibah. Kemudian kita mengatakan takziah.
Apakah makna takziah di sebalik kita kata takziah? Tak dapat pahala pun apabila kita mengucapkan takziah dengan literally dengan makna takziah itu, perkataan takziah. Tetapi apabila kita mengucapkan perkataan, kita mengatakan sabar, semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik daripada apa yang telah menimpa kamu, maka dapat pahala di situ, kerana dia mengandungi makna takziah yang dituntut, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Azkar. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrin. Nabi lalu satu perkuburan. Lalu baginda melihat seorang wanita yang sedang menangis di perkuburan tersebut. Ada riwayat mengatakan itu adalah kubur suami dia. Ada riwayat yang lain mengatakan itu adalah kubur anak dia. Inilah larangan daripada agama tidak membenarkan seseorang wanita yang kematian suami untuk menziarahi kubur, kerana iddah itu sudah pun bermula apabila berlaku kematian suami. Iddah sudah pun bermula apabila berlaku kematian suami. Mati terus bermula iddah 4 bulan 10 hari. Tidak dibenarkan untuk buat kata apa, kali terakhir, beri penghormatan terakhir untuk menghadir ke tanah perkuburan. Ini banyak mereka yang tidak memahami maksud sebenar di sebalik iddah yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Dia kata, "Alah, pergi tak buat apa pun, tak meratap lah." Dia agama ni, dia dipanggil saddu zari'ah, tutup satu pintu supaya tak berlaku kemungkaran yang lebih besar. Kenapa agama melarang? Asal-asalnya pun kalau kita tengok, perempuan tidak dibenarkan untuk menziarahi kubur pada asal dulu. Kemudian dibenarkan oleh agama, membenarkan. Itu pun bersyarat. Itu pun ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Perlu menjaga, takut-takut ada dipanggil timbul perasaan, dipanggil niyahah. Niyahah ni kalau bahasa kita panggil meratap. Ini yang berlaku. Kalau kita tengok di dalam agama lain, contohnya Hindu, mereka ada satu, orang kata apa, mesti kena meratap. Apabila berlaku kematian, meratapi mayat dengan mengkoyakkan baju. Ini perkara-perkara budaya jahiliah yang Nabi SAW mengatakan tak boleh menyebut kebaikan suami. Nanti kita akan cerita apa yang berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Antara yang diletakkan ketetapan oleh syarak, tutup pintu dengan maksud saddu zari'ah, untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang lebih besar, maka tutup pintu siap. Seperti mana dalam perbahasan, okey, seseorang yang tidak dibenarkan untuk memakai emas. Ini contoh bandingan saya buat. Orang lelaki tidak dibenarkan untuk memakai apa jua barang kemas, kerana dia adalah haram. Kemudian seorang ni dia kata, saya tak pakai, saya beli cincin, saya beli rantai, saya tak pakai pun, saya simpan dia. Simpan di rumah, kerana dia terlalu obses dengan emas. Tapi dia lelaki, dia simpan. Disimpan di dalam rumah. Yang kata tak bolehnya pakai, simpan boleh ke tak boleh? Simpan boleh tak? Orang lelaki simpan cincin, gelang, simpan boleh? Tak boleh. Tetap haram. Kerana kaedah ulama kita buat kaedah apa? Ma harumat ittikhazuhu, ma harum isti'maluhu, harum ittikhazuhu. Setiap benda yang diharamkan kita ambil, kita pakai, kita guna, simpan pun tak boleh. Kerana apa? Dia satu konsep dalam kaedah, kalau belajar usul fiqh dia tahu, dia panggil saddu zari'ah, tutup pintu siap-siap. Takut, memang sekarang tak pakai, esok tak pakai, lusa tak pakai, tahun depan tak pakai, tapi lama-kelamaan simpan lama 10 tahun, 20 tahun dah simpan ni, takkan tak terdetik dalam hati untuk try pakai, untuk cuba-cuba untuk pakai.
Jadi bila cuba untuk pakai, di situlah ada hukum. Jadi ulama ataupun kaedah dalam fiqh, apabila kita sesuatu benda yang tak boleh dipakai, simpan pun tak boleh, dipanggil tutup pintu daripada berlaku perkara yang lebih besar. Tutup pintu daripada melarang perempuan yang kematian suami untuk menziarahi kubur, untuk keluar daripada rumah lah secara kerana telah pun bermulanya waktu ihdad. Bukan idah. Idah tu tempoh. Idah adalah tempoh. Dia panggil ihdad. Ihdad itu kalau senang nak faham, kita panggil tempoh berkabung. Senang bahasa mudah, tempoh berkabung yang tak boleh buat apa. Ini masalah sekarang ni, orang tak berapa nak ambil berat tentang hal ini. Dia menganggap biasa, boleh keluar rumah seperti biasa, boleh memakai hiasan seperti biasa, sedangkan suami baru meninggal semalam, baru meninggal minggu lepas, baru meninggal bulan lepas. Dia tidak mengendahkan. Kerana apa? Tak ada ilmu tentang ini. Jadi larangan tersebut, bacalah kita apa pun, bacalah dalam hadis pun, ada disebutkan bahawasanya larangan tersebut ada kepada wanita yang kematian suami. Bila dah lepas daripada tempoh tersebut, terpulang lah. Nak buat apa-apa terpulang. Jadi Nabi SAW dalam hadis tadi, Nabi baginda lalu di satu perkuburan. Tiba-tiba baginda melihat seorang wanita yang menangis dengan maksud meratapi kematian suami ataupun anak dia yang meninggal. Lalu baginda mengatakan, isbiri, sabar, ittaqillah wasbiri, takwalah kepada Allah dengan maksud jangan buat benda ni, salah, tak boleh meratap. Sebab tu Nabi pesan dengan ittaqillah wasbiri, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Lalu dia kata kepada Rasulullah, dia tak tahu yang tegur, yang suruh dia sabar tu siapa dia. Dia kata, tanaha anni, berambus kamu daripada aku, kamu tak tahu apa yang aku rasa. Dia kata, kamu tak tahu apa yang aku rasa, kehilangan orang yang tersayang, kamu tak tahu. Lalu pun Nabi pun pergilah. Wanita tersebut tak tahu siapa punya suara, siapa yang tegur tu, tak paling belakang pun. Dia kata, tanaha anni. Nabi pun pergilah, dah orang halau. Lalu ada yang melihat peristiwa dan juga kejadian tu, dia bagi tahu kepada wanita, kamu halau Rasulullah yang tegur kamu tadi. Lalu apa yang berlaku, dia ni menyesal. Minta maaf, saya tak tahulah. Kata itu adalah Nabi. Dia pun pergi ke rumah Rasulullah, ketuk pintu, minta maaf. Rasulullah, saya tak tahu, ingatkan orang lain, ingatkan siapa dia, bla bla bla. Dia tak tahu. Lalu kata Nabi, innamas sabr 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu hanya kali yang pertama. Maksudnya kalau aku suruh kamu sabar tadi dan kamu mengikut apa yang aku buat, maka kamu telah mendapatkan kedudukan wa basyiris sabirin, berita baik bagi orang-orang yang sabar, dengan maksud kedudukannya lagi tinggi. Sabar kali yang pertama lebih baik daripada kali yang kedua. Dah berlaku, dah tahu siapa yang tegur, baru nak sabar, tak dapat seperti mana pahala kalau dia bersabar pada awal ditimpa musibah. Ini juga yang berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ni isteri Rasulullah. Jadi sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, dia ada suami. Suami dia diberi gelaran Abu Salamah. Abu Salamah ni antara orang yang terawal yang tiba di Madinah, selain daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, individu yang pertama yang tiba di Madinah sebelum kehadiran ataupun penghijrahan Rasul. Abu Salamah ni antara orang yang terawal sampai di Madinah, dan dia menyertai Rasulullah di dalam beberapa peperangan. Lalu dalam satu peperangan itu, Abu Salamah ini, si suami ini meninggal. Si suami meninggal, lalu dihadiri oleh Rasulullah. Rasulullah pun hadir masa waktu gharah-gharah tu. Apabila Ummu Salamah berada dengan suami dia Abu Salamah, apa yang telah berlaku
Abu Salamah si suami ini meninggal dalam keadaan syaqqa basarah. Syaqqa basarah, mata dia terbeliak naik atas. Lalu dilakukan oleh Nabi dengan mengusap kepala daripada atas sampai ke bawah, menutup mata dia. Ini sunnah dilakukan kerana Nabi sebut inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Kerana roh ini apabila qubida, ditarik ataupun dicabut nyawa oleh malaikat, tabi'ahul basaru, mata akan melihat ke mana roh akan pergi. Sebab itu biasa tandanya apabila orang yang meninggal dalam keadaan matanya terbuka. Jadi jangan kita sangka buruk lah, jangan kita sangka pelik-pelik apa yang berlaku, kerana itu adalah perkara yang biasa. Lepas tu Ummu Salamah ni dia tak dapat menerima kematian suami dia. Macam terlalu awal sangat. Lalu dia menyebutkan semua kebaikan yang telah dilakukan oleh suami. Dia adalah suami yang baik, sebut kebaikan. Sebut kebaikan si mati itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah apabila membawa kepada an-niyah, meratap sehingga mencederakan diri dan juga mengoyakkan pakaian seperti mana yang berlaku dalam agama lain. Itu yang menjadi masalah, itu yang dilarang. Lalu dia lupa membacakan dalam hadis Muslim, ma min muslimin idza asabahu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada mana-mana muslim yang apabila ditimpa musibah kemudian dia akur, dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan dengan hati yang tulus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keluar daripada hati dia. Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu lagi. Ummu Salamah dia pun baca sebab dia perasan dan dia tahu hadis yang Nabi pernah kata, tidak ada mana-mana orang yang bila ditimpa musibah dia baca Allah akan ganti balik. Memang Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada Ummu Salamah ni orang yang lebih baik daripada suami dia. Allah gantikan kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami dia yang meninggal dalam perang itu. Cukup habis iddah, beliau telah dilamar oleh Nabi SAW. Maka Nabi adalah orang terbaik, bahkan lebih baik daripada semua orang, lebih baik daripada malaikat. Allah gantikan kepada Ummu Salamah kerana dia menghayati dan juga dia akur, dia tahu maksud yang ada di sebalik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia apabila orang mati, mata naik ke atas, dahi berpeluh. Ini disebutkan dalam hadis Muslim bahwasanya mautul mukminin, orang mukmin apabila dia mati, dahi dia akan berpeluh. Itu benda yang biasa, benda yang normal. Itu adalah satu petanda menunjukkan dia adalah orang yang diberikan husnul khatimah. Nabi sebut al-mu'minu yamutu bi'arqil jabal. Orang mukmin dia akan meninggal, dia akan mati dengan bi'arqil jabin, dahinya akan berpeluh. Jadi itu adalah perkara yang berlaku apabila meninggal seseorang. Tapi jangan kita menilai kalau dahi tak ada peluh tu dia bukan orang mukmin. Kan? Jangan kita menilai orang yang tidak berpeluh itu adalah orang yang bukan mukmin. Kematian yang disebutkan dalam hadis, la yatamanniyanna ahadukumul maut, hadis yang mula saya baca tadi, menginginkan kematian dia adalah benda yang dituntut sebenarnya. Dia akan fikir, menunjukkan dia ni seorang yang pintar, orang yang cerdik, dia akan fikir apa yang akan berlaku nanti. Sebab dalam hadis Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak pandai ni adalah orang yang dana nafsah. Dia fikir, dia renungkan diri dia dan dia beramal lima ba'dal maut, untuk bawa bekal lepas mati. Kerana orang mukmin dia akan percaya, wajib dia percaya ada hari dibangkitkan semula untuk dikira, untuk dihisap amal ibadat yang dia buat.
Orang bukan mukmin, orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya benda ni. Mereka menolak perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Mereka menolak perkara-perkara yang tak dapat didengar oleh telinga. Mereka menolak benda yang tak dapat dihidu oleh hidung, tak dapat disentuh oleh tangan. Maksudnya benda-benda yang mistik mereka katakan, ataupun mereka menganggap benda-benda yang tak boleh didapati dengan panca indera ni, benda ni tak wujud. Lalu perkara yang mula-mula ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita percaya dengan benda-benda yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, barulah suruh sembahyang. Wa yuqimuna as-salah, dan orang yang mendirikan salat. Kenapa disebutkan mendirikan salat selepas daripada percaya benda yang ghaib? Kerana awal-awal perkara pertama sekali mesti kita percaya benda yang tak nampak dulu. Allah Subhanahu Wa Taala kita tak nampak. Syurga, neraka, dosa, pahala kita tak nampak, termasuk dalam kategori ghaib. Ghaib dengan maksud yang tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat disentuh. Seorang yang sembahyang dalam keadaan dia tak percaya benda ghaib, sembahyang pun tak sah. Alah, aku tak percayalah pada perkara ghaib ni, benda-benda ala-ala ghaib ni tak percaya. Dia lupa akhirat juga termasuk dalam tu. Dia lupa beriman kepada malaikat juga termasuk dalam perkara ghaib. Percaya kepada Allah juga termasuk daripada ghaib. Kenapa disebut ghaib? Inilah yang disebut dalam erti kata yang lain, disebut sam'iyat. Dalam perbahasan kalau belajar ilmu tauhid, dia termasuk dalam perkataan sam'iyat. Apa maksud sam'iyat? Sami'na wa ata'na. Apa yang telah disebutkan oleh Nabi, apa yang disampaikan dalam Quran, itu dipanggil sam'iyat, yang kita tak boleh fikir dengan logik. Kita tak boleh sentuh, kita tak dapat rasa, tak boleh lihat, tak boleh dengar, maka itu dipanggil sam'iyat. Perkara sam'i yang hanya datang daripada wahyu dan juga hadis daripada Nabi SAW. Mencintai ataupun nak kepada kematian itu benda yang dipuji oleh syarak, benda yang biasa. Kerana Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dia nak mati di Madinah, dan dia nak mati fi sabilillah, dan dikuburkan di Madinah. Itu keinginan daripada Umar Al-Khattab. Itu menunjukkan bahawa minta ataupun berdoa supaya mati di tempat sekian-sekian itu adalah perkara yang dituntut, supaya mati di Madinah Al-Munawwarah. Tapi nak mati di mana, bila kita mati, itu kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga kita tak tahu madza taksibu ghadan, apa yang kita buat esok, bila kita mati, di mana kita mati, itu tak tahu. Ini Allah jelaskan dalam surah Luqman. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa yang tahu dia mati di mana. Tapi kalau setakat berdoa, itu boleh. Dalam hadis tadi, Nabi larang kita berangan ataupun mencita nak mati dengan sebab apa? Lidurrin nazala bihi, sebab ada masalah. Oh, dia nak mati tapi sebab ada masalah. Sebab ada masalah, sebab menanggung hutang yang banyak, sebab nak lari daripada masalah, dia mati. Dia bunuh diri dan sebagainya. Ini hadis ini adalah satu terapi jiwa daripada Nabi yang melarang kita daripada melakukan perkara yang boleh kata menambahkan masalah lagi. Kita sebagai orang mukmin, sebab tu jarang ada yang bunuh diri. Jarang orang Islam ni bunuh diri. Orang Islam apa? Orang Islam yang ada iman, dia takkan bunuh diri. Sebab dia tahu masalah tak akan selesai, tambah lagi masalah di sana nanti. Tapi orang-orang yang tidak ada iman ataupun yang bukan Islam, itu adalah jalan penyelesaian bagi mereka. Sebab kita dah ditanam dalam akidah kita percaya dan juga beriman kepada hari dibangkitkan semula. Orang kafir dia tak percaya masa dunia ni, dia tak percaya. Tapi bila disaksikan, dilihat dengan mata kepala mereka, baru mereka mengaku. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ini adalah bentuk penyaksian dan pengakuan, ikrar daripada orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir, setelah mereka menyaksikan dengan mata kepala.
disebut dalam surah Yasin. Saksi sendiri dengan mata kepala ni. Aisyah, apabila Nabi SAW menyebutkan semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian daripada kubur, semua akan dibangkitkan. Wa idzal qubur bu'thirat wa idzal wuhush husyirat. Bu'thirat, dibongkarkan, dikeluarkan semua isi-isi kubur. Yang ada dalam kubur itu semua akan dikeluarkan. Itu maksud bu'thirat. Semua dikeluarkan dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali Nabi SAW. Lalu Aisyah ni pun dia kata, kami orang perempuan ni malu lah. Dalam keadaan tidak berpakaian, selaku orang perempuan, kami malu. Nabi kata, kamu tak sempat nak fikir tentang malu. Tak sempat nak fikir pun, tak sempat nak tengok orang pun. Nak tengok diri sendiri ke nak tengok orang punya, tak sempat. Sebab yang difikir adalah apakah kesudahan dia. Masa itulah orang kafir dia kata apa? Ya wailana man ba'asana. Celaka betul dia kata. Man ba'asana, siapakah yang telah bangkitkan kami, kejutkan kami, mim marqadina. Marqad ini tempat tidur, tempat semadi. Lalu apabila mereka melihat semua mengalami benda yang sama, di mana dia mati, bila tarikh dia mati, berapa ribu tahun dia dalam kubur, semua kena korek balik. Yang mati zaman Nabi Adam pun korek balik, zaman Nabi Nuh pun dikorekkan balik, semua. Itu dipanggil Yaumul Hasyri, yang tidak terkecuali kod-kod Tuhan terlepas seorang. Kod-kod Allah Subhanahu Wa Ta'ala lupa ni ikut satu kubur dekat sini. Tak, di mana dia mati tak kira. Dalam perut binatang ke, dia mati dalam laut ke, dia mati di mana pun, semua akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi pada waktu itu orang kafir kata apa? Haza ma wa'ada Rahman. Ini penyaksian dia, pengakuan dia setelah daripada dibangkitkan. Haza ma wa'ada Rahman. Oh, dia kata inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Tapi kami tak percaya dulu. Kami mengingkari perkara tersebut. Kami tak percaya benda tersebut. Dulu apabila Rasul bagi tahu, kami tolak. Kami kata menipu. Allah gambarkan mereka punya angan-angan ini dalam ayat yang lain. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dia akan kata apa? Ya laitani, alangkah baiknya. Ya laitani maksudnya angan-angan yang takkan dapat. Ya laitani kuntu turaba, alangkah baik kalau aku menjadi tanah. Tak jadi orang pun tak apalah, jadi balik pada unsur yang asal, jadi tanah. Tak kena azab, tak kena seksa, tak kena hisab apa, lepas diri. Tapi apa yang mereka minta itu tak dapat. Orang Islam buat, dia minta juga, tapi benda lain. Ini Allah gambarkan dalam surah At-Tahrim. Allah gambarkan di dalam surah Al-Munafiqun. Yang mana orang-orang Muslim dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani, ya Allah kalaulah, tangguh sikit lah, 5 minit 10 minit, jangan ambil umur lagi, tangguh aja sedikit lagi, tak mau banyak, sikit lah masa. Ajalin qaribin, satu masa, satu tempoh yang singkat untuk aku hidup balik. Fa as-saddaqa, aku nak buat benda ni dah ni. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah semua yang aku ada. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik, nak sedekah, nak infak semua benda yang aku ada. Sebab dia nampak dah pada waktu itu yang boleh menyelamatkan dia adalah amal-amal soleh. Yang boleh menyelamatkan dia adalah apa yang disedekahkan. Lalu apa yang berlaku takkan boleh, takkan patah balik ke dalam dunia walaupun dengan masa yang singkat. Tapi kenapa dipilih sedekah? Kenapa Allah gambarkan dalam ayat ini sedekah? Banyak amal lain lagi, sembahyang, puasa, haji, buat baik. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang buat sedekah termasuk dalam orang yang saleh. Nampak? Tapi kenapa disebutkan sedekah itu secara
secara berasingan. Kenapa dia spesifikkan sedekah? Banyak lagi amal-amal yang baik. Kerana sedekah adalah yang paling mudah untuk kita buat. Masa tak sampai 5 minit pun. Sembahyang nak kena wuduk dulu. Nak kena tahu arah kiblat dulu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi chance, okey 5 minit kamu diberi keizinan 5 minit. Contoh, patah balik dunia. Apa amalan yang kamu nak buat? Sembahyang. Sembahyang baru ambil wuduk dah habis 5 minit. Nak puasa, puasa apa 5 minit? Puasa berapa belas jam puasa? Tak sempat. Buat haji, nak pergi Mekah lagi, naik kapal terbang, lambat. Apa dia lagi? Banyak amalan-amalan lain, tapi kenapa sedekah? Kerana sedekah tak memerlukan masa yang banyak. Ambil bagi 5 minit tak sampai. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis lain, kerana sedekah ni mafhum dia, definisi dia luas. Saya sebutkan satu hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, dia adalah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman, orang miskin. Datang bersama dengan Rasulullah ke Madinah. Masuk Islam agak lewat 8 hijrah. Maksudnya 8 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, baru dia peluk Islam. Maksudnya lewat. Tapi lewat dia kejar yang lain. Walaupun dia lewat masuk Islam, tapi dia mengatasi sahabat lain dari sudut hafalan. Hafal hadis sampai ratus ribu sampai juta hadis daripada Nabi SAW. Abu Hurairah, dia seorang yang miskin, digelar sebagai Ahli Sufah. Ahli Sufah ni orang yang duduk di masjid. Ahli Sufah orang yang duduk di masjid, makan di situ, tidur di situ, sembahyang pun di situlah. Ada ruangan khusus untuk mereka yang diberikan oleh Nabi, duduk situ. Abu Hurairah dia kata, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, untunglah orang ada duit. Orang ada duit lebih ni untung. Sebab apa untung? Yusalluna kama nusalli. Mereka semayang sama. Orang miskin, orang kaya semayang sama tak? Sama, tak ada beza. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa seperti kami puasa, sama, tak ada beza. Buat haji pun sama, pakaian pun sama. Buat haji mana ada pakaian lain, sama. Tidak ada yang membezakan mereka dengan kami, maksudnya orang kaya dengan orang miskin, dalam amal ibadat tersebut, kecuali wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Ini yang membezakan mereka dengan kami. Mereka boleh bersedekah, mereka boleh berzakat, boleh bersedekah bifuduli, dengan lebihan-lebihan harta yang mereka ada. Kami dalam miskin, nak sedekah apa? Menunjukkan Abu Hurairah, apabila Nabi menceritakan fadilat, kelebihan sedekah, Nabi baca ayat-ayat sedekah, dia rasa nak buat benda tu. Bukan nak lari, bukan nak mengelak, tapi nak benda tu. Banyak kelebihannya disebutkan dalam hadis dalam Quran, banyak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu berikan. Dan juga faman ya'mal misqala dzarratin khairan, apa benda yang kamu infakkan, apa yang kamu beramal walaupun sebesar zarah, sikit pun Allah Ta'ala akan nilai benda tu. Jadi oleh kerana keinginan yang tinggi, tapi dia tak ada harta yang lebih untuk infak. Apa yang Nabi buat, bagi sedar hati dia, bagi sedar hati dia dan semua orang. Rasulullah mengatakan, ala likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli tahlilatin sadaqah, wa likulli takbiratin sadaqah. Bukankah mengucapkan subhanallah adalah sedekah juga? Allahu Akbar adalah sedekah. La ilaha illallah adalah sedekah. Sehingga kan seorang suami yang bersama dengan isteri di malam hari adalah sedekah. Sahabat terkejut pula, sedekah kan tu? Nabi kata, ya, itu juga termasuk dalam sedekah. Dan paling kurang Nabi sebut apa? Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun. Kamu lemparkan senyuman yang bagus, senyuman yang baik kepada kawan kamu juga dianggap sebagai sedekah. Maksudnya apa yang Rasulullah sampaikan di sini ialah sedekah itu membawa makna yang luas. Sedekah membawa makna yang luas dari sudut fadail, kelebihan pahala dia tu luas.
Tapi kalau orang minta duit, janganlah kita senyum dia. Maksudnya orang tu memang nak duit lah. Kita kata senyum pun sedekah juga. Itu dari sudut pahala, sama. Tapi dari sudut itu tidak, orang kata apa, menghilangkan hajat orang tu. Bila orang tu nak, dia minta sedekah kepada kita, maksudnya dia nak duit. Jangan kita beri ucap tasbih kepada dia, jangan kita senyum kepada dia. Ini kena faham elok lah. Kerana yang disebutkan itu, senyum dan sebagainya, itu adalah fadilat dia, kelebihan dia. Sama bandingan macam dia bagi duit. Bila dia minta duit, kena bagi duit lah. Dia apabila orang minta kepada kita ni, kita jangan melakukan perkara yang mengguris hati dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala pesan di dalam surah Ad-Duha. Fa ammal yatima fala taqhar. Dengan orang-orang yatim, anak-anak yatim, jangan keras menghina dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kamu menghina, memaki orang-orang yang minta kepada kamu. Sa'il, orang yang minta. Kita minta sedekah. Orang minta sedekah kepada kita, jangan kita hina dia, kita kata inilah ceramah pula kat dia. Ini banyak saya tengok macam ni, nak bagi RM1 dah pun dia ceramah orang tu setengah jam. Inilah dia kata di kedai makan biasa macam ni. Orang Melayu macam ni lah, bila nak maju dia ceramah dekat orang tu. Malas nak bekerja apa semua. Orang budak tu tunduk, tak cakap apa. Udah. Tak cakap apa budak tu. Kena kaunseling ni. Setengah jam. Siasat minta nombor telefon, takut ini adalah kata apa, ejen ke apa ke, menipu dalam minta sedekah. Nak bagi ya. Tak mau bagi, tak payah bagi. Akhirnya bagi RM1. Tak berbaloi. Kalau dia kaunseling macam tu, dia bagi ceramah dekat budak tu, dia bagi RM100 tak apa juga. RM50 tak apa, bagi RM1. Di dalam ayat Allah mengatakan wa ammas sa'il. Sa'il itu orang yang meminta, fala tanhar. Ayat ini kalau kita tengok konteks asalnya ditujukan kepada Nabi. Sebab apa ditujukan kepada Nabi? Di sebalik surah Ad-Duha, dia adalah satu bentuk terapi jiwa Rasulullah. Kalau kita faham, orang yang dalam keadaan depres, baca surah Ad-Duha, hayati makna dalam surah Ad-Duha. Kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Ad-Duha? Nabi ditinggalkan menurut kata Abu Jahal. Abu Jahal ni kata, Muhammad, Tuhan kamu dah tinggal kamu dah. Sebab apa? Kerana wahyu terputus selama 2 minggu. Jibril tak datang jumpa Nabi. Bila Jibril tak datang jumpa Nabi, Abu Jahal dia kata macam-macam. Dia kata Tuhan kamu dah tinggal kamu. Dia mengejek Nabi. Dia kata Tuhan kamu dah tinggalkan kamu. Setelah 2 minggu, masuk tu azan sekejap. Ke berhenti tu? Berhenti tu? Tak ada Nabi. Kat tu ya, tak apalah. Saya akan ikut saya nak tambah lagi 5 minit. Tapi InsyaAllah lain kali lah.
Habis dah kot? Ha? Habis dah? 9 minit lah, boleh lah. 9 minit untuk doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.